Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan mengenai teknologi komunikasi organisasi dan maklumat. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan 3 yang mempunyai 5 orang ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafawati binti Zulkifli. Pengenalan komunikasi organisasi. Menurut Fatmawati, komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis atau dalam bahasa Inggeris adalah common. Ia adalah proses pertukaran maklumat antara individu dan kumpulan. Ia juga membantu dalam membina hubungan baik antara ahli organisasi, meningkatkan produktiviti dan mengukuhkan budaya organisasi. Ia penting bagi memastikan semua ahli organisasi memahami matlamat, visi dan misi serta tugas dan tanggungjawab mereka. Ahli organisasi boleh bekerjasama dengan lebih baik dan mengelakkan kesilapan yang tidak perlu dalam meningkatkan produktiviti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid bin Mat Saleh. Kebaikan teknologi komunikasi, organisasi dan maklumat. Ahli organisasi boleh berkomunikasi dan bekerjasama dengan lebih cekap dan berkesan dan secara langsung membantu meningkatkan kecekapan dan produktiviti dalam organisasi. Penggunaan jaringan komputer berinternet, laman web, jaringan sosial, sistem sokongan elektronik sebagai perantara komunikasi yang lancar berkeupayaan untuk meyakinkan pihak pengurusan untuk mengimplementasikannya dalam organisasi. Ahli organisasi boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan lebih cepat dan mudah, seterusnya membantu dalam mempercepatkan proses membuat keputusan dalam organisasi. Membantu setiap ahli organisasi meningkatkan kebolehcapaian maklumat dalam menjalankan tugas dengan kemudahan mengakses maklumat dan data dari mana-mana dan bila-bila masa. Meningkatkan keselamatan dan data dalam organisasi dalam teknologi yang dilindungi maklumat penting organisasi daripada diakses tanpa kebenaran atau kebocoran maklumat. Salam sejahtera. Saya Metius Felixander Layang. Tajuk saya adalah keburukan teknologi, komunikasi, organisasi dan maklumat. Yang pertama, serangan cyber dan pelanggaran keamanan. Informasi sensitif atau rahsia yang dihantar melalui sistem teknologi ini dapat menjadi target kecurian data. Yang kedua, isolasi dan dapat mengurangkan interaksi sosial. Kesannya, ia dapat menyebabkan kurangnya pengertian dan kolaborasi dalam lingkungan kerja seharian. Poin yang ketiga, hanya bergantung kepada teknologi komunikasi. Jika terjadi gangguan atau kegagalan sistem teknologi, hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pelbagai proses serta aktiviti seharian organisasi. Yang keempat, informasi yang terlalu banyak serta mudah diakses. Masyarakat suka untuk memilih maklumat yang paling tepat dan akan menimbulkan rasa overwhelm. Yang kelima, gangguan dan kecanduan. Penggunaan teknologi komunikasi secara berlebihan dan kecanduan terhadap teknologi ini juga dapat menimbulkan kesan negatif pada kesihatan mental dan fizik anggota organisasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazlin binti Baharudin akan membentangkan kesan dan sumbangan teknologi komunikasi organisasi kepada masyarakat. Pertama, dari aspek pemasaran dan periklanan, teknologi komunikasi organisasi membolehkan sesebuah organisasi untuk mendekati pengguna dengan jangkauan yang lebih luas melalui pelbagai saluran pemasaran digital seperti di media sosial, melalui aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter atau TikTok, selain pemasaran melalui email atau periklanan atas talian seperti Lazada, Shopee dan Mudah.my. Ianya juga menjimatkan kos promosi produk oleh organisasi di samping menjimatkan masa pengguna membuat pemilihan, penawaran pelbagai produk dan memudahkan perbandingan harga dan kualiti produk, di samping membuka pasaran global dan menawarkan fleksibiliti kepada masyarakat. Dari aspek perkhidmatan dan sokongan kepada pelanggan, teknologi komunikasi organisasi menyediakan pelbagai saluran kepada sesebuah organisasi untuk berinteraksi dengan pelanggannya dalam menangani sebarang pertanyaan atau kekeliruan oleh pelanggan itu sendiri.
Dari aspek perhubungan awam dan reputasi organisasi, teknologi komunikasi organisasi membolehkan organisasi mengurui imej dan reputasi awam mereka dengan lebih berkesan di samping sebagai medium pengantara yang menawarkan pelbagai ciri-ciri komunikasi yang dapat menampung kekurangan komunikasi secara bersemuka. Dari aspek pelibatan komuniti, ianya menjalinkan libat urus antara organisasi dan masyarakat dengan menyediakan platform untuk mewujudkan, mengekalkan hubungan dengan komuniti setempat. Dari aspek tanggungjawab sosial korporat, teknologi komunikasi organisasi membantu organisasi dalam menyampaikan aktiviti dan inisiatif corporate social responsibility kepada masyarakat melalui laman web, blog, media sosial dan kempen atas talian. Dari aspek krisis komunikasi, teknologi komunikasi membolehkan organisasi berkomunikasi dengan orang ramai dalam seberapa segera bagi menyebarkan maklumat penting dan mengemaskini maklumat terkini bagi memastikan ketulusan serta memupuk kepercayaan orang awam kepada organisasi dan secara langsung membantu organisasi menguruskan setak situasi dengan berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Kadir. Kesimpulan mengenai topik ini ialah teknologi komunikasi adalah elemen yang sangat penting untuk sesebuah organisasi. Kedua, merupakan suatu rangkaian komunikasi antar manusia yang sentiasa bergantung satu sama lain dalam keseluruhan organisasi. Ketiga, teknologi komunikasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan pencapaian sesebuah organisasi dan juga mempengaruhi perubahan dalam organisasi. Akhir sekali, teknologi komunikasi dapat memberikan impak yang baik kepada organisasi dan pelaksanaannya. Sekian, terima kasih.